Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita pada hari ini untuk menyambung pelajaran bahasa Arab kita, iaitu pelajaran ketujuh yang bertajuk mufrad, musanna dan jamak, iaitu yang bererti bilangan 1, bilangan 2 dan bilangan 3. Mufrad ni membincangkan tentang bilangan 1, musanna pula bilangan 2 dan jamak ni bilangan 3 atau lebih. Yang lebih tu 4, 5, 6, 7 tu kita tak fokus, kita fokus yang 3 je untuk pelajaran tahun 3. Baik. Pengenalan dia, okey, membincangkan tentang penunjuk bilangan 1, 2 atau 3 yang digunakan dalam bahasa Arab, seperti mana kita boleh tengok dalam jadual, yang digelar mufrad itu, bilangan 1, bendanya ada 1. Kita nak cerita satu benda, contoh pensel ke apa ke, maknanya satu pensel. Kalau pensel yang sebatang itu dipanggil mufrad. Cara panggilan dia tu, cara orang Arab panggil benda tu, itu yang dipanggil mufrad, bilangan 1. Kemudian musanna pula bilangan 2, macam kita boleh tengok dalam gambar, ada 2 dot tu, 2 titik tu. Kalau kata pensel, maka 2 batang pensel. Dan yang ketiga jamak, bilangan 3, ada 3 dot tu. Kalau pensel, maka 3 pensel, 3 benda. Dot titik-titik hitam tu melambangkan benda. Benda apa yang kita nak cerita, benda apa yang kita nak berborak, macam tu. Masih lagi dalam pengenalan, pelajaran 7 ni mengandungi pelajaran ke-7 ni mengandungi 4 unit. Nama setiap unit ni kita kena hafal lah kalau boleh, sebab nama ni penentu apa yang kita gunakan sebagai lambang penunjuk bilangan tu tadi. Dekat nama tu penentu dia. Kalau kita confuse dengan nama, maka kita bakal confuse juga dengan tanda-tanda penunjuk bilangan tu tadi. Nama ni sebolehnya hafal. Unit 1, al-wahdatul ula, unit pertama, tajuknya al-muzakkar lil-aqil, atau artinya lelaki. Al-muzakkar lil-aqil, artinya lelaki. Unit 2 pula al-wahdatul thaniyah, unit kedua, bernama al-muzakkar li ghairil aqil. Muzakkar lil aqil, muzakkar li ghairil aqil. Yang aqil tu lelaki, orang lah, aqil ni orang. Yang kedua tu li ghairil aqil tu muzakkar, bukan orang, atau perkataan tiada ta marbutah. Contoh macam pensel ke, mirsamun, qalamun, kitabun, itu perkataan bukan orang, tapi dia tiada ta marbutah. Nak bagi tahu dia ada jantina pun tak boleh juga, sebab dia bukan orang. Baik, yang ketiga al-wahdatus tsalitsah, unit ketiga, al-muannas lil aqil, iaitu perempuan. Muannas lil aqil. Dan yang terakhir al-wahdatul arbi'ah, iaitu wahdatul rabi'ah ni sebenarnya tersilap. Al-wahdatul rabi'ah iaitu al-muannas li ghairil aqil, iaitu muannas bukan orang. Muannas bukan orang. Yang ketiga tu muannas untuk orang. Yang keempat muannas bukan orang. Ataupun perkataan mempunyai ta marbutah. Baik, sekali lagi, unit 1 muzakkar lil aqil, unit 2 muzakkar li ghairil aqil, unit 3 muannas lil aqil, dan unit 4 muannas li ghairil aqil. Unit 1 lelaki, unit 1 muzakkar orang, unit 2 muzakkar bukan orang, unit 3 muannas orang, dan unit 4 muannas bukan orang, ataupun muannas ada ta marbutah, muzakkar
tiada tak marbuta. Okey, simple. Baik, kita masuk ke unit 1 terus ya. Untuk hari ni fokus kita hari ni adalah unit 1 ya, iaitu al-muzakkar lil aqil, iaitu lelaki ataupun muzakkar orang. Baik, membincangkan penggunaan mufrad, musanna dan jamak pada perkataan lelaki macam kita boleh boleh tengok contoh ya. Mohon keluarkan satu buku. Kalau tak ada buku kosong pun, keluar buku tulis bahasa Arab pun tak apa ya. Pause dulu video ni, pause dulu, ambil buku, lepas tu mana-mana jumpa perkataan yang macam-macam ni kan, boleh terus tulis erti lah. Baik, perkataan yang pertama, al-muwazzafu ya, al-muwazzafu ya, bererti pegawai. Okey, tolong tuliskan al-muwazzafu bererti pegawai. Dan yang kedua, al-muhandisu artinya jurutera. Jurutera ni bahasa Melayu untuk engineer ya. Al-muwazzafu pegawai dan al-muhandisu jurutera. Tolong perhatikan di bilangan dua orang dia. Al-muwazzafu pegawai 1. Tengok pegawai 2 pula. Perhatikan ejaan yang digunakan ya, hampir sama melainkan ada penambahan alif dan juga nun. Alif dan nun. Ini bererti alif nun adalah penambahan huruf yang digunakan ya. Ini yang saya cakap tadi tanda penunjuk bilangan. Alif nun ini adalah tanda penunjuk bilangan bagi muzakkar lil aqil ataupun bagi musanna. Tanda penunjuk bilangan bagi musanna. Letakkan alif dan nun, maka pembaca atau pendengar apa yang kita borakkan ini mengetahui bahawa kita nak menceritakan tentang dua pegawai. Bila letak alif dengan nun, maka pendengar atau pembaca boleh tahu, boleh detect. Okey, ini dua pegawai. Al-muwazzafani dia sebut maka dua pegawai dia nak cerita. Macam tu. Gunakan tanda alif dan nun. Tak perlu tulis ithnani al-muwazzafu. Dua pegawai. Tak perlu. Taruh alif dan nun sahaja. Taruh alif dan nun, terus dapat detect dua pegawai. Tak perlu tulis angka dia. Isnani muwazzafu. Tak perlu. Taruh alif dan nun saja. Dan yang ketiga, al-muwazzafuna. Bila disebut funa tu, maknanya tahu bilangan 3. Tak perlu tulis salasa al-muwazzafun. Tak perlu. Satu pegawai al-muwazzafu. Dua pegawai, dia tulis isnani al-muwazzafu. Itu kurang tepat. Kena guna al-muwazzafani untuk dua pegawai. Dan untuk 3 pegawai, tak perlu tulis salasa al-muwazzafuna. Hanya perlu tambah waw dan nun saja. Al-muwazzafuna. Maka kita sudah pun tahu bahawa itu adalah bilangan 3 bagi pegawai. Dan perkataan al-muhandisu pun sama juga. Tak perlu tulis salasa al-muhandis. Tak perlu. Just tulis al-muhandisuna aja, kita dah boleh tahu ada 3 engineer dalam cerita dia. Letak al-muhandisani pun kita dah boleh tahu ada 2 engineer dalam cerita dia. Tak perlu letak isnani al-muhandis. Susah. Susah. Bahasa Arab ni tak susah, dia memudahkan. Tambah 2 huruf je settle. Kalau kita macam kita bahasa Melayu kena tambah satu perkataan. Untuk nombor tu kan kena letak terus. Kena letak 1, 2, 3. Baik. Ni contoh-contoh perkataan yang lain lah. Contoh 1, al-muslimu orang Islam. Macam biasa, di bahagian musanna dia just tambah alif dan nun. Terus boleh detect bahawa dia ada 2 orang. Al-muslimani, al-muslimuna di bahagian jamak. 3 orang, letak waw dan nun. Begitu juga al-muallimu, pengajar. Di bahagian mufrad, dia menggunakan kata asal, tak perlu tambah apa-apa di bahagian mufrad. Dan
Di bahagian musanna pula ditambah alif nun, simple. Al-muallimani, dah boleh tahu yang nak cerita dua orang pengajar. Dan di bahagian jamak, simple je ditambah waw dan nun, dah boleh jadi al-muallimuna. Ya, contoh ketiga pula, al-ba'i'u. Perkataan-perkataan yang saya berikan erti ni boleh salin ataupun boleh catatkan artinya di dalam buku tulis, ya. Macam al-muwazzafu dengan al-muhandisu tadi. Al-muslimu, al-muallimu dengan al-ba'i'u pun kena tulis juga arti dia. Al-muslimu orang Islam, al-muallimu pengajar, dan al-ba'i'u penjual. Ya. Di bahagian mufrad macam biasa tidak ada apa-apa penambahan. Al-ba'i'u guna kata asal. Di bahagian musanna ditambah alif dan nun. Al-ba'i'ani dah boleh tahu yang nak cerita dua orang penjual. Dan di bahagian jamak dia ada al-ba'i'una, ya, ba'i'una tambah waw nun saja, simple. Seterusnya, ini adalah ringkasannya. Secara ringkasnya mufrad menggunakan salah eja pula. Mufrad menggunakan kata asal, ya, mufrad menggunakan kata asal, tiada apa-apa penambahan. Kemudian musanna pula menggunakan penambahan alif dan nun, ya, jamak menggunakan penambahan waw dan nun. Baik. Ini dia punya rumusan, ya. Mulahazah ni rumusan ataupun ringkasan jugalah, ya. An-naw' ni jenis, ya. Jenis-jenis yang kita ada 3, mufrad, musanna dan jamak. Ya, di bahagian al-kalimah tu pula adalah perkataan contoh. Al-muslimu, muslimani, muslimuna, ya. Di bahagian hujung tu harfuz zaid, huruf tambah, ya, huruf tambah. Di bahagian mufrad tiada apa-apa penambahan atau kata asal. Di bahagian musanna tambah alif nun, dan di bahagian jamak ditambah waw dan nun. Baik. Ni pula contoh yang diberi dalam konteks ayat. Kalau tadi tu kita belajar konteks kalimah. Kali ni konteks ayat pula. Ya, al-mufrad, al-musanna, al-jamak ada setiap contoh masing-masing. Yang pertama al-mufrad, al-muwazzafu mujtahidun, ya. Arti dia dekat bawah. Pegawai rajin. Al-muwazzafu mujtahidun, pegawai rajin. Yang musanna pula al-muwazzafani mujtahidani. Kena ikut, ya. Dia kena ikut sifat perkataan hadapan. Ya. Kalau muwazzafani itu 2 orang, di bahagian mujtahidun pun kena 2 orang kan juga perkataan tu, ya. Al-muwazzafani mujtahidani. Begitu. Ini ikut sifat perkataan di hadapan. Erti dia masih sama, pegawai rajin juga, tapi sekali ni borak cerita tentang 2 orang pegawai rajin, ya. Dan yang terakhir al-jamak, iaitu al-muwazzafuna mujtahiduna, pun kena ikut sifat juga, ya. Kena ikut sifat waw nun, di mana muwazzafuna ada waw nun dan mujtahiduna pun harus ditambahkan waw nun. Kalau tak tambah maka ayat tu dah menjadi salah, ya. Dia tidak mengikut sifat dan tidak mengikut bilangan yang sepatutnya. Baik. Ada lagi contoh ayat, ya. Ini dipakai perkataan al-muslimu pula, orang Islam. Kalau tadi muwazzafu pegawai, kali ni al-muslimu. Tengok gambar dulu. Yang gambar pertama seorang sembahyang, gambar 2 orang sembahyang, dan gambar 3 orang sembahyang. Baik. Ayat dia al-muslimu, al-muslimani dan al-muslimuna. Al-muslimu seorang, alif nun, penambahan alif nun menunjukkan 2 orang, dan penambahan waw nun menunjukkan 3 orang. Ya, perhatikan pula perkataan sebelah dia. Al-muslimu yusolli, biasa, tak ada apa-apa penambahan, yusolli. Tapi bila masukkan gambar kedua, ayat dia al-muslimah ni dia tambah pula yusalliyani, kena letak penambahan alif dan nun tu, kena letak sama mengikut sifat. Macam yang kita belajar gambar sebelum ni, ya. Cuma bezanya gambar sebelum ni dia masih isim, kata nama. Tapi gambar kedua ni dia dah masuk dekat fi'il atau kata kerja.
Yang tadi contoh kata nama, yang ini contoh kata kerja. Masih perlu gunakan kaedah yang sama, iaitu menurut sifat ayat atau perkataan di hadapan. Dan yang ketiga, al-muslimuna yusalluna, ditambah juga waw dengan nun, sama. Sama kena ikut sifat. Solatuz zuhri, sama-sama. Seorang Islam menunaikan solat zuhur. Yang kedua, dua orang, tapi masih solat zuhur juga. Erti yang sama, cuma bezanya bilangan saja. Baiklah, latihan kita pada hari ini ialah murid-murid hendaklah melengkapkan jadual berikut. Jadual yang diberi ini hendaklah ditulis dalam buku tulis, di mana yang atas sekali dah ada tajuk al-mufrad, al-musanna, al-jama'. Dibagi satu perkataan untuk setiap jenis. Nombor 1 dibagi 1, nombor 2 dibagi 1 je, semua 1, cuma berlainan tempat. Hendaklah murid-murid mencari ataupun menulis ruangan-ruangan yang kosong itu mengikut tempat yang diberi. Kalau tempatnya mufrad, hendaklah dia menggunakan kata asal, tidak boleh ada apa-apa penambahan. Kalau tempatnya musanna, hendaklah dia menggunakan penambahan musanna, iaitu alif nun. Kalau dia di tempat jamak, hendaklah menggunakan penambahan jamak, iaitu waw dan nun. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah dia melengkapkan jadual berikut. Jenisnya diberi dah, mufrad, musanna, jamak. Perlu isikan apa penambahan huruf untuk mufrad, musanna, jamak. Dan di kolom yang terakhir, hendaklah diisikan perkataan contoh. Kalau dah guna muwazzafu untuk contoh mufrad, musanna dengan jamak pun harus guna muwazzafu juga dan penambahan yang sebetulnya. Tak bolehlah di bahagian mufrad diguna muwazzafu, di bahagian musanna diguna muallimuna. Tak nak. Ambil satu je dan letakkan penambahan yang sepatutnya. Baik. Selain itu, murid-murid juga perlu menyiapkan buku aktiviti bahasa Arab pelajaran 7 unit 1 saja. Unit 2 tak payah usik lagi. Pelajaran 7 unit 1. Dia ada tulis tu wahdatul ula. Wahdatul tsani tak payah usik. Wahdatul ula saja. Baiklah, selamat menyelesaikan tugasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.